Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhan wa 'arifna bi hikmatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una wa rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi kita bertemu di dalam Rawdatun min Riyadhil Jannah, sebagaimana apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibin ilmin ridwan fi ma yasna' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ridwan fi ma yasna', disebabkan kerana kasih dan sayang kepada mereka. Sebagiannya menterjemahkan dalam keadaan para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ini. Hari itu kita baca tajuk berkaitan tentang sabar, dan kita sambung berkaitan tentang sabar itu dikatakan sebagaimana apa yang disebut oleh pengarang kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin. Berkata pengarang kitab ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata sabar ni ada 3 pangkat. Tapi sebelum kita tengok pangkat dalam kesabaran ini, para ulama telah membahagikan sabar kepada 3 jenis. Yang pertama disebut as-sabru 'inda ta'ah, yang keduanya as-sani as-sabru 'inda al-ma'siyah, dan yang ketiganya as-sabru 'inda sadmatil ula. 3 pembahagian dalam bab sabar. Sabar yang pertama disebut iaitu sabar bagi orang yang mengerjakan ketaatan. Kita yang nak datang ke masjid, kita yang nak bangun awal pagi sebelum subuh, kita yang nak datang solat berjemaah, kita yang nak duduk di dalam majlis ilmu, maka di sana kalaulah tanpa kesabaran, pasti kita tak akan sanggup. Anak murid Imam Asy-Syafi'i, salah seorang yang bernama Rabi'. Rabi' ini dia menuntut dengan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Waktu permulaan yang dia menuntut ni, dia di antara anak murid yang paling tercorot. Tapi sabar dia akhirnya membuahkan hasil selepas 40 tahun. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berkata kepada beliau dengan berkata, kalaulah ilmu ini boleh disuap masuk ke dalam mulut, engkau adalah orang pertama yang aku nak suap. Tapi dia sabar. Akhirnya kata Imam Syafi'i kepada beliau, inilah penuntut ilmu yang sebenar. Kerana dengan kesabaran itulah tiap-tiap hari dia datang belajar, dan akhirnya dia memperoleh ilmu dan dia menjadi anak murid yang terbaik kepada Imam Asy-Syafi'i. Baik, maka orang yang mengerjakan ketaatan perlukan sabar. Yang kedua, as-sabru 'indal maksiyah. Baik Ustaz, kami faham kalau bersabar ketika ketaatan. Apakah makna pula bersabar di dalam maksiat? Maknanya bila mana kita melakukan maksiat, maka kita kata kita sabar? Tidak. Maksudnya menyabarkan diri ataupun menahan diri saat ketika mana kita berkemampuan mengerjakan maksiat, tapi kita tahan diri kita. Maka sabar ini dinamakan as-sabru 'indal ma'siyah, sabar ketika berhadapan dengan maksiat. Dan ini juga termasuk di dalam kesabaran. Sebagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam
Baik, saat ketika mana dipelawak oleh seorang perempuan, qil dikatakan namanya Zulaikha, walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka apa dia buat? Dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka dia tidak mengendahkan pelawakan daripada perempuan tersebut. Juga disebut oleh Nabi SAW tentang anak-anak muda. Anak muda saat ketika mana berhadapan dengan dosa, iaitu zina, dipelawak anak muda ini untuk melakukan zina. Datangnya pula daripada seorang perempuan yang cantik, bukan sekadar cantik, zata mansabin wa jamalin, seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, mengajak seorang anak muda ini untuk melakukan zina. Dan anak muda ini juga mengucapkan inni akhafullah, sehingga Nabi SAW mengatakan sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kami akan payungi di hari kiamat kelak, hari yang tiada payungan melainkan payungan Allah. Di antara salah seorang daripada 7 yang dipayung Allah di hari akhirat kelak adalah syabun, seorang anak muda. Da'at lahum ra'atan, seorang perempuan telah mengajaknya, iaitu untuk berzina. Kemudian zata mansabin wa jamalin, dan perempuan ini adalah perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Faqal, kemudian dia pun berkata inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut pada Allah. Maka sabar ini dinamakan as-sabru 'indal maksiyah, sabar ketika berada di hadapannya adalah maksiat. Baik, sabar yang ketiga, dan sabar inilah yang akan dilalui oleh setiap insan. Kerana setiap manusia ini tidak sunyi mereka daripada satu benda yang dinamakan sama ada mihnah, ujian, ataupun fitnah, juga diterjemahkan dengan ujian, ataupun musibah, juga diterjemahkan dengan ujian, ataupun bala, juga diterjemahkan dengan ujian. Semua manusia akan diuji. Maka di sebalik ujian itu kerananya adanya keputusan pas ataupun fail. Maka Allah uji untuk Allah nak menilai. Kita membaca surah Al-Mulk. Allah berkata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami nak uji kalian, dan pada waktu kami uji, kami nak melihat siapakah orang yang paling terbaik. Maka sabar inilah sabar yang paling dituntut, kerana daripada kesabaran ini Allah nak memilih orang yang terbaik. Dalam Al-Quran ada surah yang lain, surah Al-Ankabut. Allah menceritakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dia menyangka yang dia telah pun beriman sedangkan dia belum diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka semua orang akan diuji, termasuk umat sebelum daripada kalian, mereka juga diuji. Dan tujuan kami menguji manusia ini kerana kami nak melihat siapakah orang yang benar dan siapakah mereka yang berdusta. Maka ujian di saat ketika ditimpa musibah ini, maka ujian ini perlu dipahami. Bila mana Allah uji, maka Allah nak melihat bagaimana seorang hamba ini berhadapan dengan ujian. Disebabkan itu, oleh kerana ujian itu berat, maka yang diberinya juga pahala yang amat besar. Sehingga di sana dituntut kita, disebut as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika hentakan yang pertama. Makna hentakan yang pertama ini adalah ketika mula-mula kena ujian tersebut, bukan selepas daripada beberapa hari. Contoh seorang yang kematian isteri, ketika mana saat kematian ni dia menangis, dia meracau, dia mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, yang merepek. Selepas 3 hari, maka orang bertemu dengan dia, kata si Pak Haji ini, dia kata alhamdulillah Ustaz, selepas 3 hari Pak Haji dah boleh bersabar. Baik, itu bukan sabar lagi. Sabarnya ketika mula-mula diuji dengan ujian itu tadi. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala menyebut terang-terang kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Satu ayat yang menarik terutama bagi kita yang mungkin ditimpa dengan ujian.
Bila kita ditimpa dengan ujian ini, benda pertama yang kita mesti kena ingat, Allah jamin dan Allah janji setiap kita ni akan diuji. Kenapa nak mengeluh kepada ujian sedangkan Allah mengatakan pasti kalian akan diuji? Bahkan disebut di dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan", siapa orang yang Allah nakkan kepada dirinya kebaikan, yusiblah, Allah akan uji diri orang tersebut. Allah jamin, Allah nak uji kita. Dan bila mana Allah uji, Allah berkata. Dan berkata ni, adakah manusia mendengar apa yang Allah katakan? Kalau dia seorang yang membaca Al-Quran, meneladani Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, dia akan relax saat ketika diuji. Karena dia tahu apa yang Allah akan beri. Kalau dia orang yang sentiasa menghadiri majlis ilmu, orang yang belajar kitab, seumpama kitab yang kita baca ni, kitab penawar hati ni, pasti ketika mana saat dia diuji, dia tahu apa yang perlu dia buat. Ketika kita dihentak dengan ujian, maka kita ingat apa yang Allah pesan. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kabar gembira, siapa yang menyebut kabar gembira ini? Bukan ahli politik yang menyebut. Siapa yang menyebut kabar gembira ini? Bukan orang-orang manusia seumpama kita yang mungkin memungkiri janji. Tetapi yang menyebut dan mengatakan kabar gembira ini adalah Tuhan Rabbul Jalil, yang menciptakan kita, yang terus-terusan memberikan rezeki, yang menghidupkan kita sehingga kini. Maka Tuhan inilah yang berkata, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Baik, bagaimana sampaikan kabar gembira? Allah tidak hanya menyuruh kita mengucapkan ataupun menyuruh kita mendengar kabar gembira, tetapi apakah kabar gembira yang kita perlu tahu? Maka kabar gembira, sebelum diberitahukan kabar gembira, yang pertama, kabar gembira ini tidak diceritakan. Cuma di dalam ayat ini dia menunjukkan bagaimana proses untuk nak mendapatkan kabar gembira. Proses yang pertama saat diuji, perlu bagi orang yang diuji ini untuk mengucapkan kalimah al-istirja'. Apa dia kalimah al-istirja'? Kalimah al-istirja' seumpama tuan-tuan selalu sebut, tapi ramai yang sebut separuh tak habis. Pak Haji sekian-sekian dah meninggal, inna lillah. Bukan, kita sebut, tapi kita sebut separuh, inna lillah. Ucapan istirja' yang tuan-tuan sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya sekadar ucapan, tetapi dia adalah 3 syarat untuk menjadikan sah ucapan istirja' ini. Yang pertama, mulut menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan kefahaman. Inna lillahi, sesungguhnya ini semua datang daripada Allah. Ini semua datang daripada Allah dan tak perlu pun bagi kita nak menyalahkan sesiapa. Wa inna ilaihi, dan kita semua ini kepadanya, iaitu kepada Allah, raji'un, akan dikembalikan. Maknanya kalau dah tahu benda ini semua datang daripada Allah, makna daripada Allah ini, ujian ini datang daripada Allah. Nama pun ujian, di sebalik ujian adanya pas dan fail. Yang mana yang kau pilih? Sama ada kau nak pas ataupun kau nak fail. Dan semua kita ni akan dikembalikan. Saat ketika mana dikembalikan, maka kita akan ditanya balik, di dunia dahulu bukankah engkau telah diuji? Ya wahai Tuhanku, bagaimana keadaan engkau saat ketika mana engkau diuji? Maka aku memarahimu ya Allah, dan aku tidak rela terhadap ujian tersebut. Maka engkau bukan di kalangan hamba. Baik, tetapi apa yang kita perlu buat? Mulut menyebut. Yang keduanya pula, hati kita mengiyakan apa yang kita kata dengan i'tiqad kita. Tiadalah yang berlaku ini melainkan ketentuan yang telah berlaku dengan qada dan qadar daripada Allah. Baik, hati kena apa? Hati kena redha. Mulut sebut, hati kena redha, dan perbuatan hendaklah bertepatan dengan hati yang redha dan mulut yang sebut tadi. Maknanya mulut menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya redha menerima ujian tersebut, dan perlakuannya juga menunjukkan yang dia adalah orang yang redha. Tak cukup dengan itu, bahkan diajarkan kita satu terapi khas, satu terapi, satu motivasi kepada orang-orang yang ditimpa ujian. Dan yang mengajarkan motivasi ini bukan datang daripada mana-mana motivator yang kita tengok, yang kita kenal pada hari ini, tetapi dia datang daripada mulut Nabi SAW. Satu ketika saat waktu Nabi SAW berada bersama dengan para sahabat,
datang seorang khadam kepada anak perempuan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya Rasulullah, anakmu mengucapkan salam kepadamu dan memberitahu akan cucumu, iaitu berada dalam keadaan sakit yang sedang amat tenang. Maka Nabi SAW berkata kepada khadam ini, kabarkan kepada Zainab, iaitu anak perempuannya, katakan kepadanya, aku juga mengucapkan salam kepadanya, dan sebutkan kepadanya, katakan dengan mulutnya, iaitu ayat inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Dan tuan kalau baca dalam kitab Riyadhus Shalihin kita akan jumpa kisah-kisah ini dan juga hadis-hadis ini. Ini antara salah satu benda yang kita perlu tahu, daripada kita hanya sekadar menuliskan orang cerita masuk dalam grup Masjid Ubudiyah, si Polan bin si Polan telah meninggal dunia. Apa kita tulis? Al-Fatihah. Entah dibaca ataupun tak, kalau dia baca mudah-mudahan sampai pahalanya kepada si mati. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sampai bacaan yang kita sedekahkan kepada si mati. Tapi ada orang yang hanya sekadar dia ambil gambar potongan ayat surah Al-Fatihah dimasukkan kat situ. Dia nak suruh siapa yang baca? Dia nak suruh keluarga si mati baca? Dia nak suruh para orang yang duduk dalam grup WhatsApp tu baca? Atau dia sendiri yang baca? Kalau dia sendiri yang baca, dia tak perlu pun nak copy paste pula dalam grup WhatsApp tu tadi. Sebab itu dalam bab ini, yang pertama kita bacakan terus daripada mulut kita sampai kepada si mati, insya-Allah. Dan sekiranya dia mengumpulkan ucapan takziah, bolehlah kiranya nak disebut di dalam grup tu tadi, ataupun disebut terus kepada keluarga si mati. Tapi apakah yang kita perlu sebut, terutama orang yang ditimpa dengan ujian? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila dia menyebut kepada Zainab dengan perkataan inna lillahi ma akhadh, kabarkan kepada orang yang diuji ini, sesungguhnya bagi Allah, hak Allah, kalau sekiranya dia nak mengambil sesuatu daripada hambanya, walahu ma a'ta, dan hak Allah juga sekiranya dia nak memberi sesuatu kepada hambanya, dia nak ambil, dia nak bagi, adalah hak kepunyaan Allah. Kita tak boleh nak mempertikaikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ini ada tempoh masa expired dia. Semua benda ada tempoh masa yang telah ditetapkan ajal setiap sesuatu, termasuklah manusia. Maka jangan kita duk rasa gusar ataupun sedih yang berlebihan. Nabi kata lagi, wal tasbir, cakapkan kepada orang ini, hendaklah engkau bersabar. Wal tahtasib, dan harapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ucapan yang paling terbaik untuk kita ucapkan kepada orang yang ditimpa ujian. Termasuk orang yang ditimpa ujian itu juga boleh mengucapkan. Dia tuan-tuan sebut, tengok pokok mana nak tahu, pokok boleh ingat malamnya. Kalau bagi yang tak menghafal lagi, dia sebut inna lillahi ma akhadh. Okey, sekali lagi, inna lillahi ma akhadh walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Inilah ucapan yang kita boleh ucapkan dan yang kita boleh i'tiqadkan ataupun kita nak sebutkan kepada seseorang saat ketika mana dia ditimpa dengan ujian tersebut. Ini antara ucapannya. Sebab tu Allah suruh kita sabar. Bagaimana cara kita sabar? Dengan i'tiqad kita, dengan ucapan mulut kita, dengan perlakuan kita. Sekiranya kita buat, Allah kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka inilah yang bersabar. Dengan mengucapkan kalimah ini, mereka mendapat selawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmah, dan juga rahmat daripada Allah. Sebahagiannya menterjemahkan salawat itu adalah pengampunan daripada Allah saat ketika mereka mengucapkan dan mereka beriktikad dan memperlakukan kesabaran sebegitu rupa. Baik, ini step kita saat ketika kita berhadapan dengan sebarang ujian di dalam kehidupan kita. Baik, maka bila kita lihat di sini, tiga keadaan Allah uji. Sama ada diuji kita di dalam ibadat, di dalam taat, ataupun di dalam maksiat. Dan ujian yang besar adalah ujian ketika dihentak dengan hujan.
Disebabkan itu, para alim ulama kita, terutama pengarang kitab ini, dia telah mendefinisikan ataupun membahagikan sabar kepada 3 pangkat. Dalam sabar ada 3 pangkat. So umpama syurga mempunyai pangkat-pangkat dan tingkat-tingkatnya, maka begitu juga dengan sabar, maka ada pangkat bagi sabar. Dia kata, pangkat pertama bagi sabar ini adalah pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Pangkat ini diberikan iaitu kepada orang-orang siapa pangkat yang pertama ni? Pangkat yang paling tinggi dalam sabar, iaitu orang yang ia menghinakan sesiapa yang menyeru kepada keinginan nafsu hingga tiada lagi kekuatan yang tinggal baginya. Ini dalam bab bersabar ketika berhadapan dengan maksiat. Saat ketika mana dia boleh buat dosa, dia boleh bunuh orang, dia mungkin boleh minum arak, dia mungkin boleh berzina, dan ada orang yang mengajak dia untuk melakukan dosa, tetapi dia tahan dengan kekuatan yang amat kuat, tahan diri dia daripada melakukan dengan sekuat-kuatnya hingga tiada lagi kekuatan, dan tiada yang dapat sampai kepada pangkat ini melainkan dengan mengekalkan sabar dengan kesungguhan yang lama. Kadang teringin juga tengok kawan-kawan kita lepas maghrib dia pergi lepak dekat kedai. Kalau dekat area air keruh mungkin tak ada. Tuan-tuan pergi ke area sungai Kuala Sungai Baru, tuan-tuan pergi area air molek dalam-dalam sana, tuan-tuan pergi kawasan-kawasan kampung, ada kedai-kedai kopi kat tepi jalan. Apa yang berlaku kat kedai kopi ni? Pak haji kita ni masjid pun dia pergi, tapi kadang-kadang dia main maghrib, lepas tu dia melencong, dia pergi kedai kopi. Apa dia buat? Dia pergi karaoke kat situ. Baik, karaoke lah. Kita duk tengok, dia duk kata kat kita, singgah lah, dia kata sekali-sekala kita menyanyi 2-3 lagu, lepas tu kita balik lah. Tua-tua ni nak buat apa lagi lah. Contoh. Tapi yang kata orang yang sabar ni kan kita sebut sabar ketika berhadapan dengan maksiat. Dia tahan diri. So habis kuat, dia tahan juga. Dia tahan, akhirnya dia tak pergi pun disebabkan kesabaran dia yang tinggi. Orang yang macam ni, orang panggil orang yang istiqamah di atas kesabaran. Saat ketika mana dia susah dan dia adalah orang yang bekerja, mungkin ada orang datang kepada dia, engkau boleh dapat duit tetapi bukan dengan jalan yang halal, tapi dengan jalan yang haram. Dan jalan yang haram ini amat senang untuk dia dapat duit tadi, tapi dia kata tak, aku sabar. Dia sabarkan diri daripada nak ambil yang haram, biar mati tak apa daripada aku makan benda yang haram. Kali pertama orang ajak, tolak. Kali kedua tolak. Kali ketiga, kau jangan. Sampai kali ketiga takut aku buat. Tak, kali ketiga pun dia kuat juga. Maka orang ni dipanggil orang yang teguh pendirian dan orang yang sabar. Siapa mereka ni? Allah menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang ini adalah orang yang berjaya. Siapa yang mendefinisikan mereka adalah orang yang berjaya? Allah. Bagaimana Allah berkata? Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Dan jadilah kamu orang yang bersabar, dan teguhlah kesabaran kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan berjaya. Tengok peringkat dia. Yang pertama, sabar. Jom Pak Haji, sabar jiwa, sabar hati aku, sabar diri ni. Baik, jom Pak Haji kali yang kedua pula, jadilah engkau orang yang sabar. Lagi tinggi sabar dia. Baik, dia datang pula kali yang ketiga, warabitu, teguhkan kesabaran engkau. Dia datang pula kali yang keempat, wattaqullah, aku takut kepada Allah, minta maaf. 3 kali dah engkau datang. Kali yang keempat, aku cakap dengan engkau, aku warning engkau, aku takut kepada Allah. Allah berkata kepada orang ini, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi di kalangan hamba-hamba kami yang berjaya. Berjaya dia sekiranya dia bersabar dan dia istiqamah di atas kesabaran. Bila dia istiqamah di atas kesabaran yang sebegini rupa, apa yang berlaku? Para malaikat yang berada di atas, di bawah, di kiri dan di kanan, maka malaikat ini akan mengulurkan tangan sebegini kepada mereka. Makna mengulurkan tangan sebegini, maknanya malaikat mengucapkan tabik hormat, memberikan tabik hormat, dan malaikat mendoakan kepada kita, dan malaikat seolah-olah menghormati orang yang istiqamah ini. Sebagaimana siapa yang pernah membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis seorang sahabat yang bernama Hanzalah, Sayyidina Hanzalah. Kedua-dua cerita hampir sama, di antara kisah Abu Hurairah dengan kisah Hanzalah ini. Dikabarkan satu ketika datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
datang bertemu dengan Hanzalah dan berkata kepada Hanzalah pada waktu tersebut, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, bagaimana keadaan engkau pada pagi ini? Jawab Hanzalah pada waktu tersebut, dia kata, "Asbahtu munafiqan ya Abu Bakr." Aku telah menjadi seorang lelaki yang telah munafik, wahai Abu Bakar. Terkejut Abu Bakar bila seorang sahabat, yang mana sahabat ini bukan calang-calang sahabat. Sahabat ini di antara sahabat ketika mana kematiannya datang para malaikat memandikan jenazahnya. Kenapa dimandikan? Kerana saat ketika mana dia mati syahid, dia belum sempat mandi junub. Datang malaikat mandikan dia. Hanzalah inilah dia berkata, "Kuntu munafiqan, aku telah menjadi seorang yang munafik." Abu Bakar bertanya kepada dia, "Bagaimana engkau mengatakan diri engkau sebagai seorang munafik?" Dia kata, "Iyalah, bukankah kita waktu kita duduk kat depan Nabi cerita tentang syurga, kita duk rasa semangat kita amat tinggi, seumpama kita dengan syurga ni hanya sejengkal saja lagi." Ketika Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang neraka, tak ada benda yang paling kita benci melainkan neraka, seolah-olah kita memang tak nak akan neraka. Tetapi saat ketika kita pulang berada bersama ahli keluarga kita di rumah, pada waktu tersebut apa berlaku? Kita lupa semua benda yang Nabi perintahkan kepada kita. Seumpama kita nak katakan depan Nabi baik, di belakang Nabi SAW kita jadi sebaliknya. Bukankah ini di antara ciri-ciri orang yang munafik? Maka bila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi berkata kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, kalau sekiranya engkau mampu untuk beristiqamah, bersabar di atas ujian yang menimpa engkau, sama ada dalam bentuk ketaatan, sama ada dalam bentuk dosa, sama ada dalam bentuk ujian dunia, maka engkau bersabar dan istiqamah di atas kesabaran tersebut, maka engkau akan dapati di mana sahaja jalan yang engkau lalui, nescaya para malaikat akan berbaris di sepanjang jalan, menghulurkan tangan ke atas engkau walaupun engkau berada di atas pembaringan." Di sini menunjukkan kelebihan bagi orang-orang yang beristiqamah di atas jalan yang dia berteguh di atasnya. Baik, bagi orang yang sabar tadi, apa berlaku ketika waktu tersebut setelah mana dia dah jadi seorang lelaki atau seorang perempuan yang dah kental, yang dah betul-betul boleh beristiqamah saat ketika mana dia nak meninggal dunia. Bila mana dia nak meninggal dunia, maka apa berlaku pada waktu tersebut? Maka akan datang para malaikat yang mengiringi dia pada waktu itu. Malaikat akan berkata kepada dia, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Dan mereka-mereka yang telah berkata istiqamah di atas jalan ini dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Apa saja yang berlaku ni di atas qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas jalan tersebut, fala khaufun alaihim, mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang tiada perasaan takut. Walahum yahzanun, dan mereka adalah orang yang tidak akan bersedih hati, berduka cita dan bimbang di atas setiap sesuatu yang berlaku kepadanya. Ketika mana dia diuji dengan ujian yang kecil, alhamdulillah. Saat ketika dia diuji dengan ujian yang besar, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Maka mereka redha terhadap setiap perkara yang Allah tentukan kepada mereka. Menariknya lagi, di dalam ayat yang lain yang hampir sama dengan ayat dalam surah Al-Ahqaf ini, Allah menggambarkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat ketika mana dia nak meninggal dunia, maka datangnya gerombolan daripada malaikat yang turun daripada atas langit, turun kepada orang yang nak meninggal dunia. Dan malaikat ini akan berkata, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Malaikat datang menyampaikan pesanan daripada Allah, wahai hamba-Ku si Fulan bin si Fulan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bimbang. Wa abshiru, dan Allah perintahkan pula kepada para malaikat untuk berkata, sampaikan kabar gembira kepada orang yang nak meninggal dunia ini, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan syurga yang sedang menantinya. Maka dibukakan hijab di hadapan orang yang nak meninggal dunia ini, ditunjukkan di mana tempat pulangnya ataupun di mana tempat tinggalnya nanti, sama ada di dalam kubur ataupun di syurga nanti. Saat ketika dia melihat, pada waktu tersebut hilang segala kesedihan dan kesakitannya. Sehingga kan dikatakan pada orang itu juga, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengatakan, kamilah yang menjaga dan memelihara kamu. Di dunia kami pelihara, maka pasti engkau di hari akhirat kelak kami akan pelihara.
Maka ini di antara kisah ataupun pangkat bagi orang yang bersabar. Pada pangkat yang pertama, orang yang dia mampu mendepani ujian yang dia lalui, sama ada berbentuk ketaatan, berbentuk maksiat, ataupun ujian-ujian yang menimpa dia dalam bentuk musibah. Baik, next, yang kedua. Orang yang pangkat pertama ini, yang pertama tadi dikatakan kepada mereka, yang kedua diserukan pada mereka ketika mana dia nak mati. Saat ketika mana seorang hamba Allah yang bersabar ini dia nak meninggal dunia, apa yang akan dikatakan kepada mereka? Maka dikatakan kepada mereka dengan satu ucapan yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang amat kuat kesabarannya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan hati yang reda di atas ujian dan kesukaran hidup yang telah pun engkau lalui ketika engkau berada di dunia dahulu. Mardiyah, dan Allah juga reda ke atas engkau di atas kesabaran yang engkau telah pamerkan. Dan Allah akan berkata kepada hamba Allah yang nak meninggal ini, wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama kalangan hamba-hambaku yang sabar. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Sebagaimana kita pernah sebutkan di sini, iaitu ucapan, salah satu password yang diucapkan oleh para malaikat kepada hamba manusia, hamba Allah, ketika mana mereka nak masuk ke dalam syurga. Wasiqal ladzi nattaqau ilal jannati zumara, di bawah ahli-ahli syurga, orang yang bertakwa pergi ke syurga dalam keadaan berkumpulan. Hatta idza ja'uha, sehinggalah mereka sampai di hadapan pintu syurga. Apa berlaku waktu tersebut? Faqala lahum khazanatuha, maka akan berkatalah malaikat yang menjaga syurga pada waktu tersebut dengan dua ucapan. Ucapan pertama, salamun alaikum tibtum, salam sejahtera wahai ahli syurga di atas ketaatan yang engkau telah lakukan ketika di dunia dahulu. Ucapan kedua diucapkan kepada ahli syurga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, salam sejahtera ke atas kalian wahai penghuni syurga di atas kesabaran yang kalian telah pamerkan ketika kalian berada di dunia dahulu. Ucapannya adalah salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kalian di atas kesabaran yang telah kalian pamerkan ketika kalian berada di dunia. Maka diserukan kepada mereka yang mati saat ketika mana dia nak mati adalah ayat. Ayat ini qil dikatakan ketika mana wafatnya Abdullah ibnu Abbas. Waktu mereka nak kembumikan dia maka terdengar suara yang entah datang daripada mana bacaan ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tetapi asbabun nuzul ayat yang kita bacakan ini dikatakan diturunkan kepada seorang sahabat Nabi yang kaya bernama Utsman bin Affan. Kalau tuan-tuan pernah baca asbabun nuzul ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, menarik. Seronok tuan-tuan kita baca asbabun nuzul. Asbabun nuzul satu ilmu mengkaji tentang ayat-ayat yang diturunkan. Apakah di sana ada cerita di sebalik ayat tersebut? Salah satunya ayat yang kita bacakan ini dikabarkan ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah. Waktu Nabi sampai di Madinah pada waktu tersebut, maka air ini dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi monopoli air. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang nak, iaitu Allah bina bagi dia sebuah syurga kelak di hari akhirat. Siapa yang nak Allah bina istana bagi dia di akhirat kelak, maka dia beli perigi kemudian dia wakafkan. Tiba-tiba datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku ya Rasulullah. Utsman membeli satu perigi dan diwakafkan perigi tersebut. Setelah itu Allah turunkan ayat, orang ini adalah orang mempunyai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tak pernah rasa takut, jiwa yang tak pernah rasa bakhil, dia sanggup memberi walaupun saat ketika mana dia susah ataupun dia senang. Maka ayat ini juga diturunkan kepada Utsman bin Affan. Tapi poinnya, ketika mana orang yang bersabar, sabar tak pakat pertama ini, yang pertama mereka akan dikatakan oleh para malaikat kepada mereka,
Yang kedua, mereka juga akan diserukan kepada mereka ketika nak mati. Maksudnya malaikat datang mengiringi mereka pada waktu tersebut. Ini kelebihan bagi orang yang bersabar. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, jadikan kami di antara mereka. Baik, next yang kedua. Baik, yang ketiga ada lagi. Apa yang berlaku kepada geng pangkat pertama ni? Yang ketiga yang dikatakan, adapun saat ketika mana mereka sampai di hari kiamat, bila mana mereka berada di padang mahsyar di hari kiamat kelak, dikatakan kepada mereka dengan kata-kata berikut, iaitu sambungan daripada ayat yang kita bacakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian di kalangan hamba-hamba kami dan masuklah ke dalam syurgaku. Siapa yang kata? Allah akan berkata kepada hamba-hambanya yang sabar di akhirat kelak. So, 3 ayat kepada orang yang sabar diucapkan oleh para malaikat. Yang pertama adalah iaitu tiada bimbang, tiada takut. Jangan takut dan jangan bimbang. Yang kedua adalah ucapan apa? Jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, diserukan kepada mereka ketika nak mati. Dan yang ketiga dikatakan kepada mereka saat ketika mereka berada di akhirat, masuklah di kalangan hamba-hamba kami dan masuklah ke dalam syurga. Sebab itulah gambaran yang disebut oleh Al-Quran, sabar ini di antara pahala yang terbesar yang akan diperolehi oleh setiap daripada hamba Allah. Kenapa begitu? Kerana dia merupakan satu amalan yang tidak disebut tidak disebut spesifik berapa jumlah, tetapi diletakkan tahap yang teramat banyak sehingga tidak boleh dikira. Sehingga Allah berkata, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya kami berikan ganjaran pahala kepada orang yang bersabar, ganjaran pahala tanpa hisab. Maknanya no limit, tak ada limit. Dan itulah kelebihan bagi orang-orang yang bersabar, iaitu pada pangkat yang pertama. Baik, dia kata pula yang kedua, pangkat yang kedua daripada sabar, pangkat yang kedua ini lebih rendah. Bagaimana pangkat yang lebih rendah? Iaitu yang menyeru kepada keinginan nafsu itu lebih kuat. Orang yang ajak dia kepada nafsu, ataupun nafsu dia sendiri amat kuat pada waktu tersebut. Manakala yang menyeru kepada agama kalah dan dimenangi oleh hawa nafsu. Bila mana dia berada di antara ikut hawa nafsu ke ikut iman yang ada pada dia, akhirnya dia cenderung mengikut hawa nafsu. Maknanya dia kalah pada waktu tersebut. Dan hati menyerah diri kepada tentera syaitan. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini adalah sebahagian daripada puak yang dikatakan kepada mereka seperti berikut. Baik, maknanya orang yang dia tak boleh sabar dan dia kalah dengan hawa nafsu saat ketika mana dia diuji pada waktu tersebut. Maka kepada mereka ini dikatakan kepada mereka, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah kata, sungguh kami akan masukkan kalian semua ke dalam neraka jahanam di kalangan jin dan juga manusia. Puncanya kerana engkau telah mengikuti hawa nafsu dan engkau tidak mampu pun untuk nak bersabar. Pangkat yang kedua dia tak boleh nak sabar langsung, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Baik, bagi orang yang ada pada pangkat yang kedua ini ada 2 tanda. Baik, apa dia kata? Tanda yang pertama, dia berkata, aku ingin bertaubat tetapi aku didatangi keuzuran, maka aku tiada tamak pada taubat. Maka orang ini adalah orang yang putus asa lagi binasa. Dia bukan tak boleh buat baik, dia boleh buat baik, tapi saat mana bila nak bertaubat tadi tu, ada saja alasannya. Nak jadi baik ada saja keuzuran yang berlaku kepada dia. Akhir sekali dia pun malas nak bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat dan dia di kalangan orang yang putus asa. Baik, yang kedua dia kata, tanda kedua orang-orang yang macam ni, dia kata tiada tinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi ia berkata Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengasih sayang dan ia terkaya daripada taubatku. Maka syurga yang luas itu tiada kesempitan di kerana aku. Dia kata tak apalah, dia kata hampa nak masuk syurga, hampa masuk, aku kat mana pun tak apa. Baik, untuk orang ni, kalau tuan-tuan perasan dalam Quran ni banyak kisah-kisah motivasi yang menarik untuk kita perhati. Ada satu soalan Allah tanya, tuan-tuan cuba jawab, tengok soalannya. Soalannya Allah tanya, Allah kata,
Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kita semualah soalannya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Allah tanya kita dengan satu soalan ini, tuan-tuan jawab sendiri. Soalannya adalah berbunyi, wahai manusia, apa yang menipu dayakan kalian kepada Tuhan kalian yang Maha Pemurah ini sehingga kalian tidak boleh melakukan ketaatan? Apa yang menipu daya engkau? Ataupun bahasa mudahnya, apa masalah engkau tak boleh taubat ni? Apa masalah engkau tak boleh buat baik? Apa masalah engkau tak boleh datang ke masjid, engkau tak boleh datang ke majlis, engkau tak boleh solat, engkau tak boleh berzikir, engkau tak boleh baca Quran? Apa masalah engkau? Soalan tu Allah tanya. Jawapannya tunggu selepas. Itu kita azan dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okey, ulang balik soalan. Tadi soalan bukan saya yang tanya, tapi Allah tanya kita. Apa soalannya? Soalannya berbunyi, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Apa yang menipu dayakan kalian? Apa masalah korang? Bahasa mudahnya, bahasa kita, bahasa orang kampung, bahasa pasar ni. Apa masalah korang sampai korang tak boleh buat baik? Apa masalah korang sampai korang tak boleh bertaubat? Apa masalah korang sehingga kalian tak boleh melakukan ibadat? Apa masalah korang? Apa masalah kita sampai kita tak boleh nak dekatkan diri pada Allah, tak boleh baca Quran, tak boleh nak jadi baik, tak boleh nak bertaubat kepada Allah? Apa masalah dengan Tuhan kalian yang Maha Pemurah ni? Yang Tuhan yang memberikan kepada kalian macam-macam, daripada kecil sampai ke saat ini tak henti-henti nikmat kamu makan. Dan apa masalah sehingga kalian tak boleh jadi seorang hamba yang baik? Baik, macam mana kita nak jawab soalan itu tadi? Maka soalan, jawapan, setiap orang ada jawapan. Mungkin boleh letak, Ustaz, jaga cucu, Ustaz, tak boleh datang. Baik, ni pula pasal apa? Saya ni bukan boleh duduk lama, ada aircon, sejuk. Ni pula apa masalah? Saya pula, Ustaz, bisnes tengah berkembang lah ni. Kalau datang tak ada siapa nak jaga. Ni pula apa masalah? Masalah anak-anak ramai. Ni pula masalah apa yang ni? Tak ada kenderaan. Yang ni pula kita boleh jawab. Tetapi ronoknya kita tengok bagaimana orang-orang soleh yang sebelum daripada kita menjawab soalan ni. Kita mungkin ada jawapan kita, version jawapan kita ni mungkin tak sama. Jawapan saya mungkin berlainan, jawapan tuan-tuan mungkin berlainan. Tetapi di sana ada jawapan. Kalau kita buka kitab tafsir, di dalamnya dibawa main datang kaul-kaul di kalangan para ulama-ulama sebelum daripada kita yang mereka cuba menjawab. Qatadah jawab, Ibnu Abbas jawab, Hasan Al-Basri jawab, termasuk juga para sahabat-sahabat yang lain. Mereka pakat jawab soalan. Pasal Allah tanya. Bila Allah tanya mesti ada jawapan, dan jawapan itu ada pada kita. Menariknya Qatadah mengatakan, dia kata kita hari ini kita terpedaya dengan setan. Kita terganggu, tak boleh jadi baik, tak boleh buat mungkin benda yang Allah perintahkan kita buat. Pasal setan duk hasut kita. Betul? Setan kata apa dekat kita? La u'iyannahum ajma'in. Aku nak sesatkan semua mereka. Akhirnya kita tersesat dengan dorongan daripada setan. Betul? Pasal apa? Dengan apa yang kalian terpedaya? Kita jawab terpedaya dengan setan. Okey? Valid, boleh terima jawapan tu. Siapa kata? Qatadah kata. Hasan Al-Basri pula bila ditanya kenapa kita ni terpedaya, dengan apa Allah tanya kita ni, apa sebab menyebabkan kita terpedaya? Apa yang menipu dayakan kita? Kata Hasan Al-Basri, manusia terpedaya dengan apa? Terpedaya dengan hawa nafsu. Betul, tak salah pun. Manusia terpedaya dengan hawa nafsu, sama sebagaimana setan tadi. Innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu ni sentiasa ajak kita kepada kejahatan. Next, yang ketiga, jawapan di kalangan para sahabat. Semisal Ibnu Abbas. Ibnu Abbas jawab amat tepat. Ibnu Abbas jawab amat tepat. Apa kata Ibnu Abbas? Dia kata kita terpedaya sebab apa? Terpedaya disebabkan Allah baik sangat. Kenapa kita tak boleh jadi baik? Pasal Allah baik sangat. Pasal tu kita tak boleh jadi baik. Apa bahasa orang kita sebut, orang tua-tua kita kata apa? Naik lemak. Okey. Disebabkan apa? Sebab naik lemak. Alah kalau tak solat pun bukan kena pandang petir pun.
Kalau tak sembahyang subuh pun rezeki still dapat juga. Ada orang bisnes dia tak sembahyang pun tapi bisnes dia sukses. Ada orang yang lebih dahsyat lagi, dia mungkin minum arak, dia mungkin berzina, dia mungkin buat dosa yang besar, tetapi dia masih lagi boleh kehidupan di dunia, bahkan hidupnya sukses. Dia berjaya dalam hidup dia berjaya dalam pelajaran dia. Maka dia katakan begitu, kenapa manusia tak boleh jadi baik? Pasal Allah baik sangat. Semua yang dia ingini dia dapat disebabkan kerana kebaikan Allah ini, akhirnya manusia ini dia tersasar daripada kehidupan pasal dah naik lemak pada waktu tersebut. Dan jawapan yang sebenarnya dah ada dalam ayat tu, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian terpedaya dengan apa yang menipu dayakan kalian? Dengan Tuhan kalian yang Maha Pemurah. Sebab Allah baik sangat, akhirnya kita terpedaya. Sebenarnya bukan baik sebarang baik. Allah boleh berikan kebaikan kepada orang kafir, kepada orang yang mukmin. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah boleh berikan dunia ini kepada orang yang Allah kasih. Allah boleh bagi kalau Allah nak bagi. Wa man la yuhib, dan Allah juga boleh berikan dunia kepada orang yang Allah tak suka pun. Allah boleh berikan dunia. So kita jangan duk rasa dengki ataupun kita duk rasa kenapa dia kafir sedangkan dia lebih kaya daripada kita. Dan Allah menyebut di dalam Al-Quran, wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan angkat mereka. Maknanya Allah angkat darjat mereka daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan yang lain. Untuk apa? Untuk Allah nak jatuhkan mereka ketika mana mereka berada di hari akhirat kelak. Khafizatun rafi'ah. Allah jatuhkan orang yang Allah nak jatuh, dan Allah akan angkat orang yang Allah nak angkat, walaupun di dunia dia mungkin di kalangan orang yang jatuh. Maka kenapa manusia tak boleh jadi baik? Kerana Allah teramat baik. Dan menarik lagi, ada sahabat yang mengatakan kenapa manusia terpedaya dan apa yang menipu dayakan manusia? Manusia terpedaya dengan taubat. Manusia terpedaya dengan taubat. Macam mana manusia terpedaya dengan taubat? Maka dia menganggap taubat itu pada bila-bila masa sekiranya dia mengangkat tangan, dia bertaubat kepada Allah, nescaya Allah akan terima taubatnya. Maka bila last dia bertaubat, Ramadan tahun lepas, maka dia buat dosa selepas daripada Ramadan, dosa, kerana dia tahu bulan Ramadan nanti imam akan membacakan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami. Selesai masalah. Tak ada masalah. Kita buat dosa, kita sembahyang taubat 2 rakaat, settle. So kita boleh buat dosa lagi. Maka ini yang boleh menjadikan kita terpedaya dengan anggapan yang sebegitu rupa. Sebab tu taubat dia tidak datang daripada penyesalan. Sebab tu bila disebut dalam bab taubat ini, Allah berkata, allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang beriman ini, mereka akan tergelincir satu hari, mesti akan tergelincir. Mereka akan terlakukan dosa, sama ada secara sedar atau secara tak sedar. Tetapi bila mana mereka melakukan dosa ini, bagaimana perlakuan mereka saat ketika mereka melakukan dosa? Maka zakarullah, mereka akan terus ingat Allah pada waktu tersebut. Akhirnya mereka akan beristighfar ketika saat itu tanpa menangguh-nangguhkan taubat mereka. Maka inilah keadaan yang disebutkan di sini. Dia kata, maka mereka orang-orang yang tinggal padanya keinginan kepada taubat, tapi dia berkata Allah kan pemurah, Allah kan pengasih, Allah kan terkaya daripada taubat, maka syurga yang luas itu tiada kesempitan kerana-Ku. Maka orang ini akalnya telah jadi tawanan bagi keinginan nafsu, dan ia tiada memakainya melainkan pada mencari helak bagi menunaikan keinginan. Akhirnya dia berterus-terusan berada di dalam gelombang nafsunya, berada di atas jalan dosa sampailah ke akhir hayat, wal'ayazubillah. Baik, next yang ketiga. Dia kata pangkat yang pertengahan, iaitu tiada lemah daripada berperang. Pangkat yang ketiga ni dia lawan juga. Maka yang membangkitkan kepada agama sentiasa lawan terhadap apa yang membangkitkan kepada nafsu, tapi kadang benar pada menyeru kepada agama, dan pada ketika itu terhasilnya akal oleh adanya kesabaran, dan terkadang menang tentera setan, iaitu keinginan nafsu yang menyeru kepadanya ketika kesabaran luput. Dan orang yang ada pada pangkat ini termasuk dalam puak yang bersungguh-sungguh. Siapa mereka ni? Bercampur. Baik pun ada, tak baik pun ada. Kadang okey, kadang tak okey. Kita ni geng mana rasa? Geng pertama hak paling hebat tadi, steady saja. Geng kedua hancur.
Okey, baik. Tak boleh buat apa langsung. Yang ketiga, kadang okey, kadang tak okey. Hak mana kita? Okey. Ketiga. Saya tak jawab, depa yang jawab. Okey, yang ketiga. Kita kumpulan yang ketiga, ya. Kita faham kan kita ni macam-macam gangguan kan. Maka kumpulan ketiga lah kebiasaan kita. Baik, orang yang ketiga ni Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah kata khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka ini adalah orang yang telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang buruk. Tapi apa Allah kata? Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka. Tapi dengan syarat mereka tetap kena bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bagi orang yang ada dalam pangkat ini, dia kata dia meninggalkan sebahagian daripada keinginannya yang lemah, dan ia lemah daripada meninggalkan keinginannya yang kuat. Dan terkadang dia meninggalkan keinginannya yang kuat pada sesetengah masa, tapi tiada pada sesetengah masa yang lain. Dan sentiasa duka cita atas kelemahan, dan ia berkekalan lawan nafsu dan memerangi. Kita tengok benda yang tak elok, tahu kata tak elok dan tak nak. Ketika azan berkumandang, hayya ala solah, tahu kata Allah tengah panggil, nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi, malas, tak pi juga rumah. Tapi sembahyang juga. Nampak? Yang tu dia panggil, dia kalah. Tapi hatinya, dalam lubuk hati dia, ya Allah, dah berapa hari dah ni tak pergi sembahyang subuh dekat masjid, kita terasa jauh sangat. Dah berapa hari dah ni kita tak pegang Quran, tapi masih tak pegang juga. Tapi hati ni rasa. Ni orang yang signal masih ada. Bila ada signal yang macam ni, masih lagi boleh dipolish. Yang paling kita takut apa? Takut bila hilang signal. Hilang signal ini, maka dia akan nampak kejahatan dosa itu satu kesedapan bagi dia, dan kebaikan itu adalah satu kebencian. Yang ni wal'ayazubillah. Yang ni yang paling kita takut. Sebab tu yang kita nak, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, ista'malahu fil khair, Allah nanti akan gunakan dia pada jalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah sentiasa dorongkan kita kepada kebaikan dan tunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Apa doa last sebelum kita tutup yang kita boleh amalkan supaya kita ni sentiasa terdorong untuk nak buat baik? Apa doa? Siapa boleh? Dia sebut doa tu, kita bagi hadiah malam ni. Ada hadiah kita malam ni? Ada, okey. Siapa yang boleh sebut satu doa? Doa apa kita nak baca, nak bagi kita jadi kuat ni macam badan? Ataupun supaya kita ni jadi tertarik lah pada benda baik. Benda baik lalu kat depan ni kita sekurang-kurangnya pun kita babai lah, maksudnya kita seronok. Kita tak mau jadi orang yang bila tengok benda baik tu tak nak tulis. Okey, baik. Ni bukan calang-calang buku ni, kita nak bagi buku paling besar sekali ni. Buku kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin kita bagi. Siapa boleh jawab doa apa kita nak baca? Okey, doa apa? Ibu-ibu kita boleh jawab. Kalau lambat, sekejap lagi geng dalam online jawab. Bawang ada dalam online, sekejap kita tengok. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kita ada 150 orang dalam ni. Okey. Ada? Doa apa nak baca ni? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa tu apa pandai? Sebab doa apa ni supaya kita ni jadi terdorong untuk buat baik? Ada jawapan dalam ni? Belum ada lagi. Allahumma inni apa? Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Tak apa dah tepat. Ya muqallibal qulub. Okey, boleh jugalah Zainani Abdullah tu, saya boleh terima doa tu. Sebab setakat depan ni tak ada siapa yang jawab. Allahumma ya muqallib. Okey. Okey. Soal tak ada. Okey, kemudian itu saja doa dia. Okey, itu saja. Okey, baik. Boleh juga doa tu doa yang baik, tapi
kurang tepat lagi. Boleh juga diamalkan doa itu. Tak apa pasal dia jawab. Okey, hadiahkan dekat haji kita. Okey. Okey, dapat jawab. Baik. Tak ada kan? Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh doa yang baik tapi tak berapa tepat. Allah apa? Allah pamit Nabi iman. Okey, bukan. Ada habis. Lihat tak ada kan? Ya, okey. Allahumma faqihhu fid din. Okey, yang tu doa supaya kita faham agama. Baik, saya sebut sikit bagi hint, siapa jawab apa boleh. Saya sebut dalam bahasa Melayu. Ke nak saya sebut dalam bahasa Arab? Okey, baik. Doa ni bermula dengan arina. Okey, arina. Ni bukan jenama tudung ibu-ibu kita. Allahumma arina. Okey, cepat. Mana cepat. Tapi syarat kena sambunglah. Okey. Okey, baik. Bolehlah, tak apalah jadi. Okey, haji kita dah jawab. Dia bagi satu rangkap pun jadilah. Tak boleh dua rangkap, satu rangkap pun jadi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ni doa yang lebih tepat. Apa makna doa ni? Ya Allah, tunjukkan pada kami benda yang betul, benda yang benar itu benar, jadikan kami buat benda yang benar itu tadi. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan jadikan kami tinggalkan benda tersebut. Bukankah dia doa yang tepat sebagaimana apa yang kita sebut? Sebahagian ulama menambahkan lagi dengan berkata, Allahumma arinal haqqa haqqa wa habibna ilaih. Ya Allah, tunjukkan pada kami benda yang benar itu benar, jadikan kami kasih pada benda yang kami lihat itu tadi, warzuqna ittiba'ah, dan jadikan kami ikut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan pada kami yang batil itu batil, wa karrahna ilaih, jadikan kami benci pada batil itu. Kemudian jauhkan kami daripada benda tersebut. Itu doa yang boleh kita amalkan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.